Assalamualaikum, selamat pagi. Dijalankan buat semua penonton Malaysia. Hari ini kita bertemu kembali. Hari ini hari Khamis 27 Ogos 2020 bersamaan dengan 8 Muharram 1442 Hijriah. Bersama kami di sini. Diharapkan semuanya sihat. Saya Faria On. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Terima kasih kerana meluangkan masa memilih MHI sebagai mungkin salah satu program yang anda memilih untuk memberikan informasi yang terkini kepada anda semua. Dan pastinya bukan kita berdua sahaja, kita juga akan sekerja kita. Fazli Fuad juga bersama kita hari ini. Apa khabar Fazli? Alhamdulillah, saya sentiasa sihat. Tapi itulah agak rasa macam terpinggir sikitlah hari ni kan. Alah. Selalu saya duduk sebelah sana. Berapa meter? 2-3 meter lah. Lebih kurang lah kan. Okey, dan pastinya banyak juga pengisi yang kita nak kongsikan antara perkembangan COVID yang kita ingin perincikan hari ini. Sudah tentunya berkenaan dengan salah satu yang dititipkan oleh Kementerian Komunikasi dan Media sendiri, di mana ada terdapatnya yang dikatakan sekiranya premis itu menyimpan informasi seperti data kita, nama, telefon, tarikh dan sebagainya, sebenarnya suhu badan tidak boleh disimpan kerana ini menyalah tata cara penyimpanan data peribadi. Dan itu antara informasi yang terbarulah. Dan juga sekarang ni seelok-eloknya kita kena tahu kalau nak pengambilan suhu badan tu kan, orang kata kat tangan pun boleh kan, dan sebagainya. Tapi kita tidak maklum bahawa pengambilan suhu tu memang di sini kan, di bahagian dahi dan sebagainya. Ada juga lah kata sebab sekarang ni di premis-premis mereka dah tak pakai yang tembak tu, ambil tu tahu. Dia ada satu tempat kan yang kita berdiri, kita rapatkan muka kita dan dia akan ambil suhu kita. Jadi untuk orang dewasa, golongan dewasa, pastinya ketinggian itu kita capai. Tapi bagaimana pula dengan anak-anak? Itu salah satu yang diharapi. Jadi dia kata tak apa, letak je kat tangan. Jadi tak betul lah sebenarnya, ada prosedur tertentu juga bagi pengusaha premis dan sebagainya. Dan diingatkan kalau dah sebelum ni dah tersimpan data peribadi termasuk suhu tu sebenarnya tak boleh disimpan sama ada melalui buku rekod ataupun digital. Sebaik-baiknya 6 bulan selepas PKP ini perlu dimansuhkan ataupun dimusnahkan data-data itu kerana menyalahi undang-undang. Dan itulah antara yang kita ingin kongsikan bagi anda yang memang kita melihat di mana saja semua premis ini memang berdisiplin lah. Dia tak lupa untuk memastikan kita ada penjagaan sosial, penjagaan fizikal dan juga mengambil suhu kita. Jadi kita pun kena saling ingat-mengingati lah. Saling ingat-mengingati. Baik, dan kes terbaru mencatatkan 6 kes semalam. Maknanya 1 daripadanya import dari negara jiran, Singapura, dan 5 adalah kes di warga negara tempatan lah. Terutamanya sekarang kita membimbangkan adalah di Kedah kan. Kita tahu ada 4 kluster yang cukup membimbangkan, apatah lagi ada yang mengatakan membabitkan murid-murid sekolah rendah turut didapati positif kerana mereka ini didapati daripada ibu bapa sendiri. Jadi 4 kluster itu kluster Siva Gangga, Tawar, Salah dan Muda berada di Kedah sekarang ini. Kita mendoakan yang terbaik buat mereka jugalah. Dan sejak 24 Julai hingga 25 Ogos lebih 17,000 individu telah pulang ke tanah air dari beberapa buah negara. Jadi mereka ini sekarang ini sedang menjalani kuarantin di 65 buah hotel dan juga 5 institut latihan awam. Jadi teruskan melakukan apa yang telah disarankan, SOP kuarantin. Kuarantin biarlah betul-betul kita telus dengan diri kita sendiri. Betul. Dan setakat ini ada juga yang rakyat Malaysia yang terkandas di negara India telah pulang dan mereka menjalani pastinya kuarantin dan segala perincian saringan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan anda, seramai lebih 4,000 individu disaring di 3 negeri termasuk di Kedah, Pulau Pinang dan Perak sehingga jam 12 tengah hari semalam ini untuk mengesan rantaian perkembangan seperti mana kita tahu agak menakutkan. Dan saya pastinya bagi anda mungkin rakyat yang berada di negeri-negeri tersebut, kami berharap agar anda kekal kuat, kekal untuk berdisiplin dan saling jaga sesama sendiri untuk memberikan peringatan supaya kita tidak orang kata tak mematuhilah segala yang telah pun dititipkan. Ini bukan bulan pertama, bulan kedua, sejak Mac sehingga ke bulan ini pastinya kita telah pun menerapkan satu
disiplin yang agak tinggi. Diharapnya kita kekal untuk mempunyai kekuatan tersebut. Cakap pasal disiplin tu, Sofia, ni cikgu disiplin nak cakap ni. Wow. Hari ini 27 Ogos, 27, 28, 29, 30, 31 Ogos kan kita nak sambut bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita tahu mungkin ada perancangan-perancangan yang telah pun disusun atur oleh sebahagian keluarga. Kan? Nak pergi bercuti dan sebagainya. Disiplin itu penting. Kalau kita pergi ke mana-mana sahaja, tempat-tempat percutian, diharapkan anda semua mematuhi segala prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan. Kita kena patuhi penjarakan fizikal sebab kita tak mahu cuti hari tu. Saya ingat lagi Fahri apa dah kongsikan masa cuti awal Muharram. Ingat tak yang awak kongsikan ferry yang dia apa stuck tu kan? Sebab masalah air cetek, disebabkan itu berlaku ramai sangat orang berkumpul dekat situ, tiada penjarakan fizikal. Tapi kan saya perasan juga IG awak semalam, Instagram awak kan, awak bersukan. Bagaimana kalian melakukan aktiviti sukan kan, macam berbasikal, main futsal. Bagaimana juga kalian perlu terapkan disiplin itu? Macam kan? Betul-betul. Sukan pun kena ikut SOP juga. Contohlah saya boleh bagi tahu untuk permainan bola sepak, bola sepak padang, tak kira lah bola sepak padang ke, futsal ke, sebelum kita memasuki padang ataupun gelanggang tersebut, kita dekat bahagian luar tu kan kena register. Jadi untuk pendaftaran itu dan okey, sebelum tu kalau kita nak main bola sepak ke futsal, kalau sebelum ini kalau kita nak booking, nak tempah, kita boleh telefon tau. Besok nak main. Okay. Sekarang tak boleh? Sekarang tak boleh. Sekarang kena seminggu awal. Sebab dia perlu susun. Sebab dia tak mahu terlalu ramai sangat pasukan-pasukan yang bermain di dalam sebuah gelanggang. Dihadkan. Jadi seminggu awal untuk tempahan. Dan ketika pasukan-pasukan, pemain-pemain datang di kaunter pendaftaran itu, perlu isikan nama dan juga perlu letakkan nombor telefon. Dan pemeriksaan suhu pun perlu juga. SOP itu dilaksanakan. Cumanya dan dihadkanlah. Betul. Masa hari tu pertama kali saya main bola sepak, satu perkara yang saya tertinggal dan saya kena patah balik. Pelitup muka saya tak pakai. Pelitup muka tak pakai pun tak boleh juga. Kena ambil dekat dalam kereta, pakai pelitup muka baru boleh masuk dekat Tapi padang. masa main tak pakai pelitup kan? Apa? Main tak. Okey. Baik. Baguslah juga. Pastinya kawasan tempat-tempat berbola ni pun mereka kena jaga penjarakan sosial sebagainya kan. Baik, kita ada banyak yang titipkan di abang-abang utama. Mungkin kita mulakan dulu di Harian Metro. Baik, di Harian Metro di Muka Hadapan dia ada 4 tajuk utama ni, tapi kita pilih yang inilah sebab saya pasti mungkin ramai yang akan mempunyai pengalaman tersendiri, apatah lagi dalam musim PKP tidak mudah sesiapa, tapi kadang-kadang ada segelintir yang terpaksa melakukannya, seperti meminjam kepada Along kan. Ramai derita pinjam wang lintah darat neraka Along. Jadi rumah di Simbah Cat, ini Angkara Along rumah di Simbah Cat dipukul, keluarga diganggu, malah lebih teruk ada yang diletak dalam kurungan anjing oleh Ceti Haram atau Along terhadap peminjam yang gagal melangsaikan hutang. Jadi bagaimanapun masih ramai yang tidak serik daripada terus meminjam wang daripada lintah darat berkenaan walaupun menyedari risiko bakal dihadapi. Baik, laporannya di halaman ke-10 dan juga ke-11. Pengalaman itu didedahkan beberapa mangsa Along yang tampil membuat aduan kepada pegawai perunding masalah Ceti Haram, Ariati Abdul Razak atau lebih kenali sebagai Mama, selepas tidak tahan dengan gangguan diterima mereka. Di banyak kes ni, Along ni menggugut baliklah kalau tak dapat membayar balik kan, mencederakan peminjam. Lepas tu lebih agresif lagi, mereka ni akan datang kadang-kadang maling cat dekat rumah, bakar rumah. Yang ini ada juga mangsa dikurungkan macam anjing lah dalam kurungan ni. Jadi beliau berkata ada peningkatan jumlah aduan dan pinjaman diterima pihaknya daripada peminjam Along bermula 2018 hingga kini. Kalau 2018 dahulu mereka menerima 211 aduan dengan pinjaman 7.2 juta ringgit. Tapi tahun lepas 2019 meningkat aduannya dari 223 dengan pinjaman 8.8 juta ringgit. Tempoh Januari lalu, pertengahan Julai je dah 153 aduan terima pinjaman lebih 10 juta ringgit. Baik. Ini antara dikongsikan lah, maknanya kadang-kadang kita kena berhati-hati juga. Kadang-kadang sedikit ini dia banyak cara kan nak tarik mereka ini meminjam kan. Cakap tekanan kewangan ni memang susahlah kita nak sebut, tapi pastinya kalau kita memerlukan kewangan tu, baik kita mencari sumber
pinjaman yang sahih, yang selamat dan sebagainya. Baik, saya akan Berlesen. Yang berlesen. Dia orang pun sedikit berkata berlesen juga. Kan? Itu masalahnya. Kita berhati-hatilah ya. Kita akan teruskan dengan perkongsian di Berita Harian. Fazli. Abang, baik, abang okey. kaunter. Abang kaunter kita pagi ni. Kita sedar apa yang ditakuti oleh ramai pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu sekarang ini ketika memadu dalam keadaan yang gelap ya. Contohnya kalau kita memadu malam-malam, khususnya tengah malam, sebab kita takut ada pemandu-pemandu yang mabuk, yang dipengaruhi alkohol, mereka ni terus memadu. Sebab kita tahu kalau yang mabuk apa semua tidak dibenarkan memandu, tapi mereka ni memandu dalam keadaan yang mabuk. Lepas tu langgar orang tu meninggal dan sebagainya. Dan ramai juga di antara rakyat kita yang menyuruh agar pindaan-pindaan telah pun dilakukan ataupun akan dilakukan di mana kepada pesalah-pesalah hukumannya kalau boleh itu lebih berat. Dan ini cerita yang akan saya kongsikan. Memandu secara berbahaya menyebabkan kematian berdepan hukuman penjara 10 tahun, denda RM50,000. Dan saya percaya ianya menarik nafas lega juga kepada mereka yang mungkin mencadangkan agar hukuman-hukuman ini diberikan dengan lebih berat sekali kepada pesalah. Baik, Dewan Rakyat semalam meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 yang antara lain bakal meminda hukuman pemanduan di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Dan pindaan membabitkan 15 fasal utama dan menyentuh 13 seksyen Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 yang dibentang oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong diluluskan tanpa pindaan menerusi undian suara. Dan melalui kelulusan RUU itu, Seksyen 41 iaitu memandu secara melulu atau membahayakan hingga menyebabkan kematian akan memperuntukkan hukuman penjara antara 5 ke 10 tahun dan denda RM20,000 hingga RM50,000 dan hilang kelayakan lesen sehingga 5 tahun bagi sabitan pertama. Itu sabitan pertama ya. Anda kata kalau melakukan kesalahan seterusnya, pesalah boleh dipenjara antara 10 hingga 15 tahun, denda RM50,000 ke RM100,000 atau hilang kelayakan lesen selama 10 tahun bagi sabitan berikutnya. Dan seterusnya, denda bagi kesalahan Seksyen 43 iaitu memadu dengan tidak cermat dan bertimbang rasa dinaikkan kepada minimum RM5,000 atau maksimum RM10,000 mana-mana antara RM10,000 hingga RM15,000 bagi sabitan seterusnya. Dan pesalah juga boleh dipenjara bagi tempoh maksimum 12 bulan dalam kedua-dua keadaan. Okey, baik. Itu anda kata kalau kita lihat kemalangan yang menyebabkan kematian. Dan kita lihat dekat sini juga anda kata kalau kemalangan tersebut yang mana mengakibatkan kecederaan. Okey, saya nak kongsikan dekat sini. Bagi kes menyebabkan kecederaan, pesalah berdepan hukuman penjara minimum 7 tahun atau maksimum 10 tahun, denda antara RM30,000 hingga RM50,000 dan hilang kelayakan lesen minimum 7 tahun bagi sabitan yang pertama. Dan seterusnya, sabitan yang seterusnya, anda bakal didenda antara RM50,000 hingga RM100,000 dan hilang kelayakan lesen selama 10 tahun bagi sabitan seterusnya. Baik. Saya harapkan dengan pindaan hukuman pemandu yang diluluskan daripada sesi sidang Dewan Rakyat ini dapat membuka mata semua pihak. Andai kata kalau kita ini ingin memadu dalam keadaan mabuk, seterusnya menyebabkan kemalangan, kematian dan sebagainya, kita dapat elakkan daripada perkara itu terus berlaku. Bukan lagi amarannya, ini pasti penguasaan undang-undang yang pastinya telah pun diharapkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Baik, saya akan teruskan dengan perkongsian di New Straits Times di halaman yang ke-8 berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di negara kita. Kes jangkitan tempatan, 5 of 6 new COVID-19 cases from Kedah. The 6 cases were reported up to noon yesterday with 5 local transmissions. Said the 3 of the local cases were from the Tawau cluster, bringing the total infections involving the cluster to 73. A total of 4,051 people linked to the cluster in Kedah, Penang and Perak have been screened, and schools in the area have been closed and premises affected have been disinfected and sanitized, and risk communication with people will be enhanced. Jadi dikongsikan di sini 5 daripada 6 kes baru, 3 daripadanya adalah daripada kluster Tawar, dan sudah tentunya seramai 4,000 orang telah pun disaring
di 3 negeri seperti disebutkan tadi, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Dan antara yang dikuatiri adalah keselamatan anak-anak kecil, murid dan sebagainya. Jadi sekolah pun telah ditutup di seluruh kawasan itu. Proses sanitasi dan disinfeksi sedang berjalan dan kami berharap agar anda semua yang berada di sana kekal dalam keadaan kuat dan menjaga SOP anda sepanjang tempoh yang agak sukar ini. Dalam halaman 8 New Straits Times. Baik. Seterusnya di utusan Malaysia. Ya, seterusnya di utusan Malaysia, kita berbalik kepada berita COVID-19. Sebanyak 10 sekatan jalan raya SJR di semua kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran Temko di 4 mukim di daerah ini dan padang terap ditamatkan bermula pada pukul 8 pagi ini. Ketua Polis Kedah, Datuk Hasanuddin Hassan berkata semua SJR tersebut dibuka sejak pelaksanaan Temko di kawasan terlibat pada 3 Ogos lalu. Katanya lebih 200 anggota polis Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia bertugas di sekatan tersebut sepanjang tempoh itu. Baik, itu dia. Telah pun dikongsikan di utusan Malaysia di mana 10 sekatan jalan raya yang berada di kawasan Temko telah pun ditamatkan pada pagi ini. Dan di kesempatan ini juga saya nak bagi tahu kerajaan negeri Kedah sebenarnya telah pun memohon kepada Kerajaan Persekutuan agar melaksanakan sekatan untuk rentas daerah ini ya dikawal. Sebab apa? Sebab kita dapat saksikan sehingga kini untuk kluster Tawau telah pun merekodkan 73 kes dan mungkin dengan sekatan rentas daerah tersebut dapat kita mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19 di negeri Kedah. Baik, daripada perkembangan berita-berita yang menarik di Dada Akhbar, NST, Metro, Bitarian dan juga utusan, ini saya nak kongsikan ada pengumuman untuk anda. Kita tahu bahawa sekarang ini kita asyik duk teringatkan tentang COVID-19 tanpa kita melupakan sebenarnya kes denggi semakin lama semakin meningkat. Ya? Dan kalau kita ikutkan di Selangor sahaja, bayangkan kalau COVID-19, satu hari mungkin kita mencatatkan 10 kes. 10 kes kali dengan 7 baru 70 kes. Tetapi kalau kita ikutkan di sini, statistik di Selangor selama seminggu itu hampir 700 kes yang disebabkan oleh demam denggi ini. Baik, tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada persamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun, jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan juga muntah. Shield Talk lawan denggi bersama kita melawan denggi. Kadang-kadang kita rasakan mungkin ada persamaan. Kita tak tahu sama ada kita ini kalau mengalami simptom-simptom ni kita takut. Kadang-kadang sekarang ni sebab COVID-19 ni dah ramai sangat orang duk cakap pasal simptomnya, kita takut ini terkena COVID-19 ke apa kan. Tapi kita jangan lupakan sebab demam denggi pun mempunyai simptom-simptom yang sama. Jangan keliru ya. Jangan keliru. Sebab hampir sama je. Betul. Tapi yang paling penting sekarang ini tak boleh kalau kita ada simptom kita sekadar makan ubat je lah. Makan ubat kan. Sebab dua penyakit ini kan keadaan ini kan dua-duanya tak ada lagi vaksin. Betul. Kan, maknanya mereka perlu melalui rawatan untuk mengembalikan balik kesihatan tu dengan cara yang tanpa vaksin kan. Jadi itu mencabarnya. Seperti denggi kita dah lama berada, maknanya asimilasi atau adaptasi dengan keadaan itu kan penyakit itu. Tapi yalah, dua perkara tu betul lah berdasarkan imuniti kita sendiri, jadi semua berjaga-jaga, jangan ambil mudah. Inilah tempoh masa tahun ini yang siapa rasa sakit pun sesama ke apa kita tak boleh ambil ringan. sakit tekak tu pun dah betul, kan. Betul, kita dah risau jadi. Tapi sebelum kita ada simptom-simptom tu, denggi ni senang je sebab nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni disuka dekat kawasan-kawasan yang terbiar, takungan-takungan air kan. Kita tahu kadang ada juga mamak kita yang suka memang tak ada air. Kan simpan air sebab takut tak ada air kan. Boleh tak ada masalah tapi kena beli ubat jentik itulah kan, letakkan dalam detail. Tapi ada juga yang rasa macam risau ubat jentik ada kat dalam, nak mandi takut dah efek apa semua. Jangan risaulah sebab sebenarnya lebih baik ada ubat tu daripada ada jentik-jentik kat dalam tu mandi kan. Tidur ting-ting-ting. Jangan takut sangatlah sebenarnya sebab apa yang berlaku tu ada kesannya kan. Okey, baik, kita nak berhenti berehat. Banyak pengisian menarik akan kami berikan kepada anda semua hari ini. Selama 20 minit insyaAllah. Kita ada temu ramah bersama dengan salah seorang daripada pakar juga. Fazli ni kalau dia dah bercakap, dia tak ingat orang tepi kita. Okey, tak. Kita nak kongsi sebenarnya Fazli. Okey, tak. Saya nak kongsi tadi pasal Shitalk kan. Kan dia nak kongsi apa tu kat sana? Nak kongsi. Okey lah, tak. Ini kan sebenarnya dengan kita dah masih dalam PKPP tapi kita tak naklah juga
pada masa sama ni kita melepaskan apa saja aktiviti yang boleh kita raikan bersama. Selalunya kan setiap tahun kan. Betul. Kalau di TV3 Media Prima meraikan Karnival Jom Heboh di beberapa lokasi istimewa. Kali ini paling istimewanya kita dah ubahlah sikit caranya. Keunikannya apa? Keunikannya adalah anda tak perlu ke mana-mana, duduk rumah je anda dah merasai orang kata gegaran Jom Heboh ni. Dan bukan itu saja, kita ingin memberitahu anda, ni anda boleh Jom Heboh di rumah bersama Mac Delivery. Dan istimewa untuk Jom Heboh dari rumah. Setiap pesanan melalui Mac Delivery, anda akan mendapat 6 ketul nuggets, Mac Nuggets secara percuma. Jadi masukkan kod promosi JHMCD JHMCD dengan setiap pesanan. Jadi kod promosi JHMCD hanya sah dengan aplikasi Mac Delivery sahaja. Jadi jangan tersalah pula ya rakan-rakan. Ini antara keunikan yang dibawakan untuk Karnival Jom Heboh. Saya pun ternanti-nanti juga macam mana Jom Heboh dari rumah. Itu kita dah nantikan. Pastinya kita akan bawakan segala informasi kepada anda. Tidak lama lagi kita akan boleh rasakan sendiri macam mana kita nak menonton, merasakan Jom Heboh tu dari kaca TV anda di rumah. Pagi ni lapar lah. Lapar. Itulah. Kita buat pesanan ni. Pesanan apa? Apa Afad? Kita order apa? Favorite apa? Suka ayam kan? Nasi lemak ayam. Nasi lemak dengan nugget. rendang ayam. Okey. Sampai saya beritahu saya Roger ya. Okey, pastikan anda dapatkan aplikasi tersebut dan letakkan segala apa yang anda inginkan daripada McDonald's. Okey, baik. Kita banyak pengisian hari ini. Sebenarnya sebentar lagi kita akan berkongsi dengan anda apa yang anda perlu tahu bagi anda yang suka korek telinga. Tak boleh korek Tak boleh korek. Sama dia pakai cotton bud ataupun besi pencungkil tu pun tak boleh, kerana saya dengarnya yang kita kata kotoran tu adalah mempunyai elemen antibiotik. Apa yang sumbat macam tu? Aku nak tahu, kita akan bersembang dengan doktor kita segalanya di Malaysia hari ini. Baik, itu sedikit informasi yang harus kita hormati. Bagaimana kan menghormati jalur gemilang kita. Hati-hati untuk mengibarkan jalur gemilang. Jika tersalah, anda akan dikenakan tindakan dan boleh ditangkap oleh pihak polis PDRM kita. Baik, seterusnya kita nak kongsikan sedikit informasi menarik berkenaan dengan Karnival Jom Heboh dari rumah.
Kena Jom Heboh kini di rumah saja. Ya, betul. Kita bawakan keserokan untuk seisi keluarga anda. Jadi tak perlu start enjin kereta, tak perlu keluar rumah pun untuk mendapatkan tawaran diskaun barangan menarik. Jadi hanya perlu bersama-sama berhibur dengan pelbagai aktiviti dengan artis dan berpeluang memenangi hadiah dan wang tunai. Jadi nantikan Jom Heboh di rumah pada 29 dan 30 Ogos 2020 di TV9. Jadi sama-sama kita raikan aktiviti ini, Jom Heboh dari rumah. Baik, itu dia. Dan satu lagi informasi, ini berkenaan dengan telemovie Kita Merdeka. Jadi Aeon and Country and Universal mempersembahkan hasil karya asal diilhamkan daripada kisah benar seorang store manager di Pasaraya ketika PKP dilaksanakan. Jadi ianya dibintangi oleh Azli Khairi, Elisha Sanda, Fadlan Hazim, Amy Mastura dan barisan pelakon yang lain juga. Jadi jangan lupa saksikan telemovie Kita Merdeka pada 29 Ogos 2020 pada hari Sabtu jam 10 malam di TV3. Jadi ini adalah antara untuk meraihkan Hari Merdeka kita. #KitaMerdeka. Baik, untuk meneruskan lagi perbincangan di MHI tadi kita dah cakap kan, macam mana kita selama ni dah dididik kalau selepas mandi kulit telinga tu nanti kan telinga cair keluar. Jadi bagaimana, adakah ianya masih lagi boleh dilakukan? Kita bersama dengan rakan setugas Afad dan juga Sofia. Terima kasih Fariha. Itulah dia kan, kita sejak kecil dulu kalau mak kita dia kan marah kita tahu kalau tak bersihkan telinga. Macam mak saya dia tetap bawah tu dia korek kan. Macam tu. Patutlah sekarang ni telinga belah kiri tak dengar sangat. Tak beritahu orang. Tapi itulah dia, kita tak tahu selama ni memang nakkan benda tu selamat, rupanya tidak. Tak selamat. Tapi kalau kita punya telinga besar macam ni, senanglah kita nak cari kan kotoran dia. Ya, tapi ini satu saya rasa informasi yang berguna juga kami bawakan pagi ni sebab mungkin sebelum ini daripada kecil lagi kita dah dididik supaya kita ni menjaga kebersihan telinga kan. Tapi saya rasa bagi pandangan saya kebersihan di bahagian luaran tu tak ada masalah lah kan. Tapi kalau bahagian dalam tu kita takut kalau misal kata ada kecederaan, terluka dan sebagainya, takkan petaka benda itu sebenarnya akan berlaku kuman kan, ada bakteria, infection kan. Jadi apa tadi soalan? Pernah ke tercedera? Rasa sakit-sakit adalah kan. Sebab saya kadang guna yang batang besi tu. Kan ada batang besi halus tu kan. Okey, saya cotton bud je. Cotton bud saya yang guna yang besi tu. Tapi saya dengar cotton bud lagi bahaya daripada besi tu kan. Nampak tak kan? Okey. Kita tak tahu mana satu yang betul kan? Betul. Jadi dengan itu saya nak kenalkan kepada kalian, kita bersama dengan Dr. Shasa Aziz, audiologis. Audiologis Wow. Sofia pernah dengar audiologis? Saya kan audiologis ni orang yang macam mixing audio tu. Tak ada. Audio engineer, kan, kalau nak fahamkan sedikit sebanyak apakah jurusan dan juga sikit sebanyak berkenaan tugas seorang audiologis ni, doktor? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Shasa Aziz. So, kepakaran saya sebagai seorang audiologis ialah membantu orang yang ada masalah pendengaran, masalah vertigo dan juga masalah telinga berdesing. So, apa-apa saja yang datang daripada telinga tu, itu memang kita punya kepakaran lah sebagai seorang audiologis. Yang telinga berdesing tu sebab apa, doktor? Munculnya apa? So, masalah berdesing ni datangnya daripada masalah ada dua jenis lah. So basically satu berdesing ni satu orang kata objektif, satu lagi subjektif. Subjektif ni yang kita je boleh dengar. Lepas tu macam kalau objektif ni kalau kita pakai stetoskop boleh dengar. So yang itu orang kata mungkin mostly masalah blood circulation lah. Okey. So kalau masalah yang kita saja yang boleh dengar, so yang itu adalah masalah majority of the cases because of the hearing loss. Selalunya orang cakap, masalah berdesing ni is penyebab saya tak dengar. Tak, sebenarnya terbalik. Kebanyakannya cases bila kita ada masalah pendengaran, itulah bermulanya kita ada masalah telinga berdesing ataupun the term is actually tinnitus. Baik. Doktor, kita nak fahamkan juga kenapa tak boleh korek telinga. Yes. Sebelum tu kita buka talian kepada anda semua yang di rumah, mungkin ada persoalan dan pertanyaan anda sendiri. 0377261603. Hubungi kita, tanyakan soalan anda kepada doktor. Berbalik pada soalan Sofia tadi tu. Kenapalah kita ni tak boleh nak korek telinga? Padahal sebab apa dekat dalam telinga
telinga ni, sebab aduh dah sakit-sakit dah ni. Sebab ada kotoran ke apa kan. Betul. Jadi kenapa? Selesa. Yelah, sebab kita tak nampak telinga kita. So kita mesti rasa macam ada sesuatu kan. Okey, sebelum saya explain, saya cerita dulu apakah bahagian telinga ni yang kita perlu tahulah. So kita ada kita ada empat bahagian telinga. Satu di luar telinga. Luar telinga ni daripada cuping telinga masuk ke dalam, orang kata sampai ke eardrums ataupun orang kata gegendang telinga. Okey, so so ke sini. correct. So this is outer ear lah. So kita ada pina. Penting pina ni nak tahu mana bunyi tu datang. Lepas tu bila dah masuk informasi tu, dia akan lalu sampai ke eardrums ni. Kat sini ada macam-macam lah. Orang kata ada earwax lah, ada rambut telinga yang kita tak tahu. Dekat dalam tu ada juga. Ya, betul. Ada rambut dalam tu, doktor? Ya, ada rambut telinga. So nanti saya explain lebih sikit. So ini pertengahan telinga. So pertengahan telinga ni akan connected kita punya telinga kepada kita punya throat lah, kita punya tekak kan. So tapi sebelum tu kita lalu informasi yang masuk akan melalui kita punya eardrums kepada bones yang kecil ni, namanya malleus, incus dan stapes. Inilah bone paling kecil dalam badan kita. Lepas tu dia masuk ke dalam telinga. Bahagian dalam ni kita ada organ pendengaran yang macam snail shape ni, macam kata siput ni. So it's called cochlea. This is where kita punya telinga is diproses. Sebelum betul-betul diproses dalam otak kita. Sebenarnya kita dengar kat otak tau. Kita tak dengar kat sini. Ni orang kata ni gateway je. Baik. So ni pula bahagian kita punya balance lah, kita punya keseimbangan badan, which is called vestibular system. Okey, so Saya ingat pula belajar sains saja. Dapat jadi 5 dulu. okey, mungkin terlampau banyak information dia, tapi kita punya soalan sekarang ni pasal earwax, betul tak? Okey, so sekarang ni earwax ni di luar telinga ni penting ialah untuk apa kegunaan telinga kita. Telinga kita ni of course untuk mendengar. Tapi juga untuk equalize pressure luar dan dalam badan. Keseimbangan. Correct. Tapi at the same time kita nak kena make sure badan kita tak termasuk benda-benda asing. So earwax ni penting untuk menjaga telinga kita daripada benda asing. Benda asing, daripada macam-macam Benda asing tu abu, kotor, kekotoran apa-apa. Nak bagi lagi scary kan? Apa dia boleh masuk telinga ni? Serangga. Ada macam kadang-kadang ada cases yang lipas, anak-anak lipas yang beranak pinak dalam tu. Okey, jadi baik kalau bisa kata ada earwax tu kat dalam telinga kita. Sangat penting. Dia tak boleh masuk sampai dalam lah kan? Betul. So basically kita ni dijadikan sangat perfect. Di mana earwax tu sebenarnya dia steril. Dia sebenarnya bersih walaupun bau dia tak berapa enak, tapi sebenarnya sangat-sangat tak pernah bau steril. lah. Kita sebab I work with every day kan. So basically memang sangat penting kita ada earwax ni untuk menjaga badan kita daripada luaran benda-benda asing semualah. And of course macam mana nak keluarkan earwax? So kita kan tadi saya cakap kita ada rambut tu. Earwax tu sepatutnya keluar secara natural. So macam kita sebagai seorang Muslim lah, kita, paling senang kita punya ambil wuduk tu, kita bersihkan macam biasa. Jadi lepas ni ambil wuduk, saya rasa lebihkan dekat bahagian telinga lah. Betul, walaupun dia kata sunat kan. Tapi kalau boleh jadikannya sebagai habit. So and then kalau let's say as kita grow older, sebenarnya ada juga orang macam mana pembentukan earwax ni. So dia ada 3 benda. Satu ialah orang kata sel-sel mati di luar telinga tu. Lepas tu kita mengeluarkan peluh dan juga kita mengeluarkan satu cecair yang oil, like some sort of oil lah. So campur tiga-tiga jadilah earwax, jadilah tak telinga. So kadang-kadang setengah orang tak boleh keluarkan the oil tu. Macam kita bila orang tu dah macam makin tua, salah satunya macam dia rasa gatal je telinga. Sebenarnya telinga tu terlampau kering. So dia tak boleh nak, kalau dia pembentukan wax tu pun dia kena dikeras. So apa kita boleh buat? Kalau boleh jangan korek telinga. Jangan gunakan cotton bud. Jangan gunakan apa-apa. Tak apa. Doktor jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Sebab kita nak bersama dengan pemanggil. Kita gantung soalan tu. Sebab surprise juga tu. Macam mana kita nak keluarkan. Tiba I nervous. Kan? Semoga ingat, Cik. Baik, kita bersama dengan Nora Shikin dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Shikin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ada soalan untuk doktor. Silakan. Okey, anak saya umur 2 tahun. Saya tak pernah korek dah telinga dia sebab memang kalau ikut yang saya baca tak boleh korek telinga macam doktor explain kan. Betul. Dan one day saya try suluh telinga dia, tarik telinga tu dah penuh sampai nak tutup lubang. Oh, okey. Okay, lepas tu saya pergi, tapi tak pernah komplain sakit ke, gatal ke, saya pergi klinik. Doktor tu bagi ubat untuk cairkan tarik telinga tu dan dia suruh korek sendirilah kat rumah lepas 5 hari. Okey. Saya tak berani lagi nak korek. Dan saya titiskan air tu, tarik telinga tu kuranglah sikit macam lubang yang tutup tu terbuka lah sikit, tapi still ada lagi balance tarik telinga kat situ. So apa next stepnya? Saya tak berani nak korek, takut menerukkan lagi keadaan. Betul. So
boleh dah jawab ke soalan? Okey, terima kasih Syikin. Thank you Syikin. Okey, sama-sama. Terima kasih, Doktor. Okey. Baik. Okey, so kembali kepada boleh bagi tahu jawapan terus ke? Boleh, silakan. Okey. So tadi tadi Puan Syikin dia pakai ubat titis kan? So saya tak tahu apa ubat titis tu, tapi selalunya saya akan sarankan kepada saya punya pesakit atau klien untuk menggunakan virgin olive oil. Oh, yang boleh beli kat kedai tu? Yes, yang kita makan salad bukan yang kita masak tau. Sebab dia akan menyerap ke dalam kita punya wax tu. Dan satu, dia ada vitamin E, so dia kata moisturize kita punya ear canal, and then dia akan keluar sendiri, dia akan membantu proses pengeluaran tu lah. So in the case tadi, sebaik-baiknya pergi jumpa ENT sebenarnya, sebab dia ada semua tools untuk keluarkan earwax tu. Dia ada suction, dia ada ada syringing yang memang sesuai untuk badan anak itu ataupun kita adult lah, ataupun orang tua, sebab kebanyakannya orang tua yang akan kekurangan this oil lah. So sebenarnya bagus tadi tak keluarkan sendiri, sebab kita tak tahu apa yang kita akan introduce. Betul. Tadi ada cakap kan, kalau kita korek, kadang-kadang kita tak tahu kalau kita terluka ke, terguris ke. Itu yang kita nak betul-betul nak elakkan. Sebabnya kalau berlakunya infection, benda tu akan datang over and over and over, takkan berhenti. Correct. And in case of anak-anak, again, bukanlah nak takutkan, tapi anak-anak kalau kita start ada infection, dia memang lagi kerap. Sebabnya kan tadi saya dah explain pasal pertengahan telinga ni, kalau kita naik genting kan, kadang-kadang kita rasa macam block kan. So itu maksudnya pressure tu macam ada sedikit berbeza. So untuk anak-anak, kalau kita adult ni dia slanting, kalau untuk anak-anak dia lagi flat. So dia lagi senang nak trapkan cecair or anything lah. So bila kita ada infection, dia takut lagi merebak dan masalah. Bila anak-anak tak dengar, dia akan lambat bertutur. Dia akan lagi macam-macam drama lah. Banyak lagi kesan-kesan yang lain lah. Kalau kita tak ada masalah pendengaran dekat the real part of the ear, which is the cochlea, kita boleh ada lambat proses di otak. So orang kata macam, kenapa budak ni macam lambat je nak pick up? Sebenarnya mungkin dia tak dengar. Correct. Ataupun dia memang dah lama sangat ada infection, tapi tidak orang kata tak dibetulkan. So tadi parents tu good job. Jangan korek sendiri. Kalau boleh jumpalah pakar ENT. So macam kita audiologist, kita akan buat ujian pendengaran dan juga rehab seterusnya. Tapi pakar ENT yang akan and do all the major things lah untuk earwax. Menjawab soalan Puan Syikin tadi tu, betul lah. Tapi dia salah pergi klinik lah, saya rasa kan? Mungkin lah. Mungkin jumpa dengan pakar ENT lah pakar kan? ENT paling senang. Sebab telinga ni kita tak nak main-main. Telinga ni basically, kalau let's say, satu lagi kalau boleh saya takut terlupa, kalau sesiapa yang dapat masalah pendengaran secara orang kata sudden, cepat-cepat jumpa ENT, cepat-cepat jumpa pergi ke ER, because kita hanya ada 72 jam saja untuk betulkan kita punya, untuk hidupkan balik kita punya hair cells. Tadi kita ada rambut dekat luar untuk keluarkan wax. Kita ada juga rambut di dalam cochlea. Rambut-rambut tu, sekali dia mati, dia tak tumbuh lagi. Wow. So sebab tu orang kata bila kita dengar kuat sangat muzik ataupun dengar atau pekerja yang kerja dekat kilang, terlampau banyak sangat bashing of the ear hair cells, dia akan ada hearing loss. Jadi hearing selama 72 jam 72 jam. 3 hari saja. Ya, kita hanya actually sebenarnya lagi cepat lagi bagus lah, supaya kita letak ENT boleh letak steroids untuk hidupkan balik. Ya, doktor, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Siapa di talian? Ya, saya Nina dari Johor Bahru. Ya, Puan Nina. Purna. Soalannya? Okey, saya daripada kecil memang ada masalah telinga berair. Okey. Okey, lepas tu sampai ke besar, sampai sekarang saya umur 31 tahun. Tapi dia tak serat tau. Dia setiap kali saya panas dalam, telinga saya akan berair. Apa pendapat doktor? Okey, baik. Terima kasih Puan Nina. Dengan jawapan doktor. Dia panas badan, telinga berair. Basically normal ke ni perkara ni? Basically kalau kita ada sesama ke, kita demam ke, kita boleh dapat ear infection. Kan tadi kita cakap kita punya pertengahan telinga ni fungsi dia adalah untuk equalkan luar dan dalam. Tapi bila kita ada block nose ke, kita sesama ke, inilah yang akan affected tu. Cumanya saya tak berapa sure luar telinga ataupun dalam telinga, luar telinga ataupun tengah telinga ada berair tu. So saya jawabkan dua-dualah. So kalau luar telinga ada air, maksudnya dia ada infection kat luar. So tak tahu mungkin apakah penyebab dia, mungkin korek telinga ke, ataupun ada infection dari dulu ke, mungkin mandi dekat tempat yang tak bersih. Tak tahu. I'm just saying ini possibility untuk orang ada masalah kata berair kat luar telinga lah. You know? So yang itu definitely telinga tu kena kering. Tapi kalau kebanyakannya cases yang ada masalah dekat lepas demam, selalunya kat pertengahan telinga. So again, sebaik-baiknya pergi jumpa pakar ENT, sebab dia akan bagi kita the right medication lah. Kita mungkin you perlukan antibiotik, ataupun you perlukan worst case scenario kena pakai grommets. So again,
bila sampai dekat bahagian infection ni, dia bukan kepakaran audiologis, masih lagi kepakaran ENT. Dan insyaAllah kalau jumpa ENT yang betul, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah berdekatan dengan ni saya boleh bantu. WhatsApp lah, boleh Instagram saya lah. Nanti saya cuba jawabkan soalan lagi. Baik doktor, kita ada pemanggil yang seterusnya dari Johor Bahru pula. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh saya cakap dengan doktor? Doktor, saya ada masalah. Masalah saya daripada kecil, saya ada masalah telinga menanah. Dan setiap hari, setiap kiranya memang ada temujanji lah. Ibu saya selalu bawa lah temujanji. Sekarang ni umur saya 55. Maknanya sampai saya sekolah rendah tu masih menanah lagi. Masa ada impact. Sampai sekolah menengah, okey, dah stop. And then sampai sekarang ni, dah berumur ni, saya rasa kerap sangat sakit kepala. Sakit kepala? Kerap sangat sakit kepala. Dan sehingga saya bila, dia masalahnya sebelah kanan. Bila saya tutup sebelah kiri, sebelah kanan saya kurang dengar. Jadi saya tak ada pergi ke mana-mana hospital lah. Dulu ENT lah, mak saya selalu bawa ke ENT. ENT, okey. Jadi sekarang ni memang dah tua-tua ni, dah sekolah menengah tu dah tak ada masalah lah. Okay. Tapi sekarang ni dah berumur lah ni, saya rasa macam kerap sangat sakit kepala dan telinga pun berdesing. Baik, terima kasih Puan Mariam. Kita minta doktor jawabkannya. Sama-sama. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Makin berusia, makin menjadi masalahnya. Macam mana tu? Okey. So bila tu kata kita kalau boleh kita nak elak daripada kena infection kan. So kalau kena infection ni dia macam orang kata dia boleh merebak. Itu yang kita tak nak tu. Tapi in case of puan tadi, saya cuma cerita secara apa orang kata general. Dasarnya. So bila kita ada infection, apa yang berlaku, of course kita akan boleh ada infection just luar saja ataupun pertengahan saja, ataupun dia boleh affect kita punya telinga, bahagian dalam telinga. So bahagian dalam telinga ni kita ada pendengaran dan juga kita ada masalah, kita ada balance system kan, kita punya vestibular system ni. So sebab tu kadang-kadang bila infection ni of course merebak, dia boleh menyebabkan kita ada masalah balance, kita akan dapat vertigo atau bilik berpusing, ataupun sensasi bilik berpusing, ataupun mungkin akan efek kepada sakit kepala sebab dia efek semua benda. Dia efek kita punya nerve dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh kita nak elakkan daripada kena infection. Doktor, saya soalan terakhir sebenarnya. Okey, Saya terfikir dari tadi sebab ada satu servis kat spa kecantikan dinamakan ear candling. Yes. Dia kata boleh membersihkan segalanya. Betul ke tak betul? Okey, sebagai seorang profesional, saya kalau boleh elakkanlah. Elakkan. Sebab benda tu kita tak tahu. Dia lagi banyak masalah daripada yang kebaikan lah. Again, saya tak boleh nak komen banyak pasal ear candling. However, saya kita kena fikirlah ear candling tu mungkin takut candle tu jatuh kat muka kita ke, dia banyak hazard kat situ. So kalau boleh sebaik-baiknya kalau nak relief jumpa ENT, keluarkan earwax, atau kalau nak check pendengaran, kalau ada masalah berdesing, jumpalah kami audiologist. Yang pakar sahaja. Betul, sebab kita tak nak benda tu merebak dan ada lagi problem. Betul. Tapi apa yang kita perlu ambil tahu, mulai hari ini, saat ini, jam ini, jangan goreng telinga. Sama ada menggunakan kata baik ke, yang besi yang halus tu ke, jangan sama sekali. Kalau mengalami masalah pendengaran, berdesing dan sebagainya, kan, jumpalah dengan ENT. Ingat dia dalam masa 72 jam sahaja. Tak lama 72 jam 3 hari, tu. kan? Sebarang kecederaan, sakit ke apa, jumpa doktor dahulu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada doktor. Tapi sebelum tu, IG doktor nak kongsikan? Boleh. IG saya Syasa Aziz. Boleh basically just carilah, boleh just search lah Syasa Aziz. InsyaAllah saya cuba jawab sebanyak-banyak mungkin soalan. InsyaAllah. Baik. Thank you. Terima kasih Dr. Syasa Aziz, seorang audiologis, atas perkongsian yang cukup mantap bahawa hari ini kita tahu bahayanya korek telinga. Jadi tolong elakkan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan, dulunya kalau saya ikut telinga tu, dia feel rasa macam ngantuk. Nak bagi tidur. Itu dululah. Saya rasa semua orang rasa macam tu. Semua macam tu kan? Okey, sekali tak boleh dah. Tak boleh. Takut cedera telinga kan. Okey, terima kasih doktor. Okey, baik, kita nak bersama dengan Fariha. Fariha dan cerita kita tahu bahawa kita sempena dengan hari bulan kebangsaan ini, kita ada tema. Tema Malaysia Prihatin. Betul. Jadi Fariha akan memperkatakan tentang perkara tersebut berkenaan dengan bulan kemerdekaan ini. Kita akan berehat seketika sekembalinya segalanya di Malaysia hari ini.
Baik, terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan intifati di MHI. 4 hari saja lagi kita akan meraihkan Hari Keramat 31 Ogos. Jadi ini kita dah masuk bulan kebangsaan kan. Dan Ogos dan juga September. Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020. Ini yang kita ingin bincangkan bersama dengan Tuan Muhammad Diah Haji Wahari, merupakan Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, juga merangkap Setiausaha Jawatankuasa Kerja Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, kita nak cakap berkenaan dengan bulan kebangsaan kan, dan kita sedia maklum bahawa tema tahun ini diangkat adalah Malaysia Prihatin. Ya. Dan logonya juga membawa maksudnya Malaysia Prihatin itu. Ya. Mungkin sedikit sebanyak boleh kita kongsikan terlebih dahulu rasionalnya tema dan juga logo yang dipilih pada tahun ini. Okey, terima kasih Cik Fariha ya. Pertama sekali, logo Malaysia Prihatin telah pun diputuskan oleh YAB Perdana Menteri pada 1 Julai yang lalu. Dan kemudiannya diperkenalkan kepada umum oleh YBM Menteri KKMM ya, Datuk Saifuddin. Dan kalau kita lihat sendiri ya, logo ni sebenarnya dia membawa secara sekali pandang pun kita dah nampak dah. Yeah. Berbentuk hati, perhatian tadi itu. Dan Malaysia tu sebenarnya melambangkan kepada kita yang baru saja kata orang tu menghadapi masalah COVID-19 ni. Ya, kesatuan kita membuatkan kita berjaya menghadapi COVID ni walaupun belum tamat lagi pada masa sekarang dan kita masih bergelut dengan masalah tu. Dan logo ini dipilih ya, kerana kita lihat satunya dia berbentuk hati, melambangkan kesatuan. Warna biru ni ada maksud dia tentang kesatuan hati semua rakyat Malaysia berbilang kaum. Stigma ni menunjukkan kita sama-sama menuju ke arah kemajuan. 5 titik ni merupakan 5 kelopak, melambangkan 5 kelopak bunga raya dan juga 5 prinsip rukun negara. Okey, dan juga of course bulan dan bintang ni melambangkan agama Islam sebagai agama resmi Malaysia. Baik. Okey, kita melihat bagaimana setiap tahun kita harusnya meraihkan 31 Ogos tu kan, dah tahu dah setiap tahun apa acara-acara yang kita laksanakan. Tapi untuk tahun ni pastinya berbeza kan, ada kelainan yang telah dilakukan. Sebelum tu mungkin nak tahu juga program-program utama yang telah diletakkan sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni. Seperti mana biasa, program utama semasa bulan kemerdekaan ini adalah pertamanya Kibar Jalur Gemilang untuk menyemarakkan gelora kemerdekaan di Malaysia, iaitu biasanya kita adakan pada bulan 7 dan tahun ini kita buat itu pada 28 bulan 7. Ya. Bersekali dengan tu, tahun ini kita ada ekstra di mana pemasyuran rukun negara telah mencapai usia 50 tahun. Ataupun Jubli Emas. So tahun ini ada ekstra sikit dengan tu, dan selainnya adalah seperti biasa kita ada 31 Ogos nanti sambutan Hari Merdeka itu sendiri, dan pada 16 September sambutan Hari Malaysia. Ada tak program-program sampingan yang telah diusahakan kan untuk, sebab kita 2 bulan ni kan, Ogos dan juga September. Of course sekarang ni kita tengah rancak dengan program-program yang diaturkan oleh agensi-agensi di bawah KKMM, antaranya oleh JAPAN ataupun Jabatan Penerangan Malaysia, seperti Info on Wheel, pementasan Live Jam, Merdeka at Community, Merdeka at Club Malaysiaku. Sebenarnya details ni ada di website JAPAN, Kementerian Penerangan. Dan on top of that ada juga yang disediakan oleh Bernama. Ya, Bernama ni adalah untuk sempena sambutan 50 tahun kemerdekaan. 50 tahun rukun negara. Ya, bina rukun negara, bual bicara bersiri, e-treasure hunt dan sebagainya. Dan of course satu lagi adalah RTM, ya, yang mana yang dipertanggungjawabkan tahun ini untuk menjadi venue kepada sambutan Hari Merdeka tu. Ya, maksud saya venue tu, dia RTM akan menjadi production house yang akan menyediakan program
sepanjang 3 jam pagi tu ya, daripada selepas Titah Agong akan ada program sehingga pukul 11 lebih kurang dengan program-program secara mixed reality. Ya, mixed reality. Mixed reality yang dimasukkan tu apa, Tuan Tia? Kalau dulu pada hari kemerdekaan ni mereka akan sama-sama keluar ke Berhimpun dataran, kan? berhimpun ramai-ramai. Tahun ni tak berapa nak boleh. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. So program-program seperti perarakan dan sebagainya mereka akan lihat di kaca TV. Mereka akan lihat di kaca TV tetapi telah pun dirakam awal. Ya, dengan ikrar rukun negara, dengan perarakan oleh frontliner dan juga oleh pasukan beruniform. Tapi dia bila sebut mixed reality itu dicampur dengan augmented reality dan juga special effects sana sini untuk menambah menarik program yang akan ditayangkan. Ya, dan kalau biasa pun 31 Ogos hanya segelintir je masyarakat yang dapat pergi ke venue. Kebanyakan akan menonton di TV. So kebiasaan itu akan kita pohon supaya rakyat terbanyak berada di TV masing-masing, makan popcorn, cucuk kodok dan sebagainya sambil menikmati program. Biasanya kalau setiap tahun siapa yang jadi jawatankuasa ni tak boleh tidur malam. Biasa, kan? Biasanya. Tapi tahun ni mungkin boleh sikitlah. Semua cabaran je tu kan. Ya, cabaran dia lain. dalam keadaan yang berbeza lah. Yang berbeza, cabaran yang selalu. berbeza. Kalau dulu 2 bulan sebelum tu kita dah kena buat rehearsal untuk buat berbagai-bagai program perarakan dan sebagainya. Tapi tahun ni kita kena buat rakaman sana sini pula lah. Okay, baik. Mungkin harapan Tuan Muhammad Dia sendirilah kan apabila melihat bagaimana usaha yang dilakukan ini adalah untuk memberi ataupun menghidupkan roh semangat kemerdekaan tu, tapi dalam keadaan yang berbeza, norma yang berbeza, tapi kita masih lagi merasai Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Ya. Kita punya cabaran utama adalah untuk supaya keseluruh rakyat Malaysia merasakan semangat merdeka tu. Jadi antaranya kita juga mengaturkan program di pada malam 30 hari bulan tu dengan konsert di ATM. Lepas tu ada seperti biasa ucapan YABPM dan juga detik 12 malam tu. Kita merancang untuk mengadakan Negaraku Moment di sekitar pukul 12 malam tu supaya sama-sama seluruh rakyat Malaysia ni berkumpul di rumah masing-masing ataupun di hadapan rumah dan sebagainya untuk sama-sama menyanyikan lagu Negaraku sebagai melahirkan tanda kecintaan kita terhadap negara dan juga bagaimana kita menghargai kemerdekaan yang kita alami selama ini. Baik. Kita nantikan tarikh itu nanti, kerajaan itu nanti bersama-sama. Kan apabila kata dari momen menyanyikan lagu Negaraku di rumah, kena patuhlah. Maknanya kena tahu ketulusan hati itu. Bagaimana seharusnya kita berdiri tegak menghormati lagu itu. Baik. Nanti 31 Ogos akan berlangsungnya antara aktiviti-aktiviti ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat kalian. Terima kasih Tuan Muhammad Dia Haji Wahari, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan, juga merupakan berangkap Setiausaha Jawatankuasa Kerja Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2020. Terima kasih bersama dengan kami. Baik. Selepas ini, nanti kita akan bersama dengan Fazli dan juga Sofia. Ini berkenaan dengan segmen Cerita Bulan Merdeka. Apakah yang akan diisi untuk segmen ini? Ya, cerita Bulan Merdeka. Apa yang akan kami bawakan? Sebentar lagi kami akan kongsikan. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan. Kalau sebelum ini Fariha dan juga Sofia cakap kan, Johor heboh sekarang ni. Lain. Dia lain sikit. Johor heboh sekarang ni bersama dengan keluarga boleh juga kan. Tapi cuma tonton di rumah sahaja. Betul. Dan pastinya kita ada satu yang ingin diwawakan kepada anda semua. Buat julung-julung kalinya, Karnival Jom Heboh dibawa terus ke rumah anda. Dan apa yang anda boleh buat adalah anda berpeluang untuk memenangi voucher dan wang tunai bernilai RM20,000 daripada McDonald's. Langkahnya mudah sahaja. Ambil gambar anda bersama keluarga sambil menikmati juadah McDonald's di rumah dengan caption anda sendiri. Muat turun di Instagram anda, sertakan hashtag JHDR bersama McDelivery dan hashtag Merdeka bersama McDelivery. Ya, yang paling anda kena ambil tahu, peraduan ini akan bermula daripada 25 Ogos dan tamat pada 30 Ogos jam 6 petang. Ya. Dan pemenang akan diumumkan pada 30 Ogos jam 10.50 malam, pastinya di TV9 dan 11.40 malam di TV3. Jadi jangan lupa untuk anda sertai peluang keemasan ini untuk anda memenangi
voucher dan wang tunai bernilai RM20,000. Ui, siapa nak bagi RM20,000 ni? RM20,000 tu senang nak cari ya. Bukan senang nak Kalau cari. memang meminati dan mengikuti Jom Heboh daripada awal sehingga ke hari, macam siapa Haiti Fatih sebut 18 tahun. Betul, 18 tahun dah Jom Heboh ni. Itu legenda juga untuk TV3. Kalau anda telah menyokong sejak hari pertama sehingga sekarang, syabas, terima kasih. Dan kali ini juga anda boleh meraihkan bersama dengan McDonald's. Betul. Baik, kita nak bawakan ini dia cerita Bulan Merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, Merdeka. Apa menarik hari ini? Yang menarik hari ini, kita tahu pelbagai individu ataupun kumpulan-kumpulan yang mana nak sertai, nak menyemarakkan bulan kebangsaan ini, mereka akan adakan pelbagai cara. Ya. Salah satu caranya, kalau kita lihat dekat sini, bingkisan yang akan kami kongsikan ini, seorang, saya boleh ketika sebagai orang lama jugalah, ya, Pakcik Sari ni. Wow. Beliau ni mempunyai bengkel basikal ni bukan bengkel yang biasa, tapi bengkel basikal lama. Basikal tua lah. Basikal legend lah kiranya. Legend lah kan. Wow. Jadi sesiapa yang ada basikal tua ni, saya rasa untuk bulan kemerdekaan ini, sekarang ni memang ada nilainya lah kan. Untuk kita berjalan-jalan, bergerak kan. Jadi Encik Sari ni bersama-sama dengan komunitinya di Pasir Putih Kelantan untuk menyemarakkan bulan kebangsaan ini, mereka berbasikal mengelilingi bandar Pasir Putih. Menariknya. Mari kita saksikan cerita Bulan Merdeka. Nostalgia basikal tua pasti mengimbau kehidupan pada zaman dahulu. Kini, basikal tua semakin menjadi kegilaan masyarakat Malaysia tidak kira usia. Bagi Saari Awad Adi, bengkelnya sentiasa dikunjungi para peminat basikal antik ini. Saya telah berkecimpung dalam repair basikal ini selama lebih kurang 25 tahun. Saya dah biasa membaiki basikal ni. Kalau di zaman dahulu, lebih kurang 20 tahun yang lepas, dia spare partnya senang. Sekarang ni dah spare partnya memang payah lah. Kalau kita nak dapat pun kena cari di luar negeri lah. Basikal yang saya selalu baiki, terutama je basikal Rayleigh, Humber, BSA, Norton dan juga Royal Enfield pun ada basikal. Mempunyai koleksi hampir 20 buah basikal tua, Junaidi Abdillah Syafi'i sanggup membelanjakan ribuan ringgit untuk membeli basikal seperti ini. Berusia 43 tahun, anak jati Kelantan ini tidak lokek berkongsi ilmu dengan ahli kelab basikal lain. Basikal ni paling saya suka lah. Saya suka dan sampel lah, boleh kata sampel lah pemain basikal awak tua ni. Kita berkumpul dan sama-sama tengok basikal masing-masing. Istimewa dia, saya tengok dia satu bentuk unik lah. Mengikut tahun basikal tua ni, ikut tahun juga. Kalau keluaran lama ni, bentuk dia amat pelik lah. Sistem brake dia, hub dia, kita akan terus aktif dan terus maju. Bagi menyemai semangat cintakan negara, program Kayuhan Merdeka disertai 40 orang peserta terdiri daripada penduduk setempat. Biarpun berdepan pandemik COVID-19, berkayuh lebih 8 km bukanlah penghalang bagi mereka. Hari ini kita buat program Basikal Tua Pasir Putih ni untuk kita sama-sama memeriahkan hari kemerdekaan kita. Masyarakat Pasir Putih ni telah telah maklum berhubung dengan program kita ni dan ramai yang keluar. Lebih kurang hari ini dekat 40 orang. Yang kita jangka awalnya 25 orang je. Dan juga ada ahli kita yang ada basikal yang berusia dekat 50 tahun tapi masih lagi ada surat beli dia tu. Bagi menyemarakkan bulan kebangsaan, para peserta juga teruja mengibarkan jalur gemilang sepanjang kayuhan berlangsung.
semakin berubah. Matahari langit semakin pudar. Ku kan tetap percaya kita pikul bersama, tetap akan mencoba. Nyalakan jiwa saya merdeka. Come on, Mimi. Hey, 5, 4, 3, 2, still number 1. 2020 buat kita tidak keruan. Dalam dunia penuh dengan virus benci, mampukah ku harungi sehari lagi? Yes, we'll make it through it all. Mama pesan jangan takut, you gotta stand tall. Ku bersiap langkah macam aku frontline. We never quit, we keep moving, kita outshine. Hey boy, bergembira. Hey boy, kesini saja. Hey girl, senyumlah, semangat yang membara. Hey boy, bergembira. Hey boy, yang pasti ada. Hey girl, dan semua, ayo kita merdeka. We never stop till we drop, then we get back up. Woo! Jangan kita terlupa, jangan kita terleka. Pengorbanan semua, ayo kita merdeka. Janganlah putus asa, janganlah semua bangsa satu untuk negara. Ku kata hey boy, bergembira, datang ke sini saja. Hey girl, bersenyumlah, semangat yang membara. Hey boy, bergembira, kita yang pasti ada. Hey girl, dan semua, ayo kita merdeka. Hey, oh yeah, yeah. Regaan hidup yang pastikan ada. Hey, destinasi kami entah kemana. Oh, oh. Kau harus percaya, susah senang bersama, tetap akan mencoba. Nyalakan api cinta yang merdeka. Tak mungkin ku biarkan semalam mengancam kekuatan untuk esok harapan. Di genggamanku pasti, biar terangku pasti, gemilang biar semua dengar apa yang ku laungkan. Kita merdeka, kita merdeka. Kembali mengorak langkah kita, kita merdeka, merdeka. Dunia baru, dunia kita. Hey boy, bergembira, datang ke sini saja. Hey girl, bersenyumlah, semangat yang membara. Hey boy, bergembira, kita yang pasti ada. Hey girl, dan semua, ayo kita merdeka. We never stop till we drop, then we get back up. Woo! Jangan kita terlupa, jangan kita terleka. Pengorbanan semua, ayo kita merdeka. Janganlah putus asa, janganlah semua bangsa satu untuk negara. Ku kata hey boy, bergembira, datang ke sini saja. Hey girl, senyumlah, semangat yang membara. Hey boy, bergembira, kita yang pasti ada. Hey girl, dan semua, ayo kita merdeka. Yeah. Kita merdeka, kita merdeka. 6-3 like a Megatron. Gotta keep on moving on. Yeah, macam ni. Spectre F. I'm Mancino. Mimi fly in the house. Mia Harry. Hey, hey. Yeah. One more time. One more time. Come on, tak mungkin ku biarkan semalam mengancam kekuatan untuk harapan. Di genggamanku pasti, ia terangku pasti, gemilang biar semua dengar apa yang ku laungkan. Kita merdeka, kembali mengorak langkah kita. Merdeka, merdeka, dunia baru, dunia kita. Hey boy,
pagi ni. semangat kalian. Semangatlah. Nampak semangat mereka tu. Okey. Power lah. Tengah semangat ni kan. Apa kata kenalkan diri terlebih dahulu. Saya Carl. Carl. Okey. Nama saya Mimi Fly. Saya Mia Harry. Main. Saya Faris. Saya Fatah Adi Putra. Dan kami. Dan? Adalah. Okey. Mungkin boleh ceritakan juga lah macam mana gabungan ini kan dipilih. Mungkin siapa? Boleh? Okey, first of all, terima kasih kepada Nusantara dan terima kasih kepada Aeon kerana memberi peluang kepada kami berkolaborasi Betul. Ini buat pertama kali ya? Pertama kali. Macam saya artis baru kan, first time. Saya ingat tadi K-pop mana ni? Kan macam Ara. Ada macam Aiman. Guru, tak baik tau. Projek ni tak sampai 2 minggu kan? Betul. Kita siap dalam masa seminggu setengah. Sekali dengan music video. Dan Aiman dengan Mimi terlibat pula daripada Abang Awi sendiri. Betul. Rafael dia bagi lagu dan kita rasa macam lagu tu memang sedap dan Aiman pun tak pernah bawa genre macam tu. Jadi ini adalah kali pertama Aiman membawakan lagu yang bukan jiwang orang kata. Kasi lompat-lompat sikit. Lagu merdeka pula kan. Okey, so ni seiring dengan telemovie. Betul. Cerita Lagu sikit. Ayuh Kita Merdeka adalah soundtrack untuk telemovie yang akan bersiaran 29 hari bulan pukul 10 malam Kita Merdeka. So lagu ni adalah soundtrack untuk telemovie. Telemovie tu. Ya, dan saya difahamkan lagu ni adalah tujuannya untuk petugas barisan hadapan. Betul. Mungkin siapa boleh cerita sikit tentang lagu ni? Aiman, Okey, kita kalau kita tengok dari segi di music video, bukan sahaja frontliner yang ada macam polis, askar sebagainya kan. Tapi kita juga highlight pekerja-pekerja yang ada di Aeon. Sebab diorang adalah antara frontliner juga. Bagi kita hanya tengok polis, askar, doktor as frontliners. So Mimi rasa bila kita dapat tahu kita nak buat lagu untuk frontliner, tapi frontliner yang sebelah department lain. Mana dia kena bertungkus lumus juga dekat kaunter, terdedah dengan COVID-19. Jadi ini adalah lagu untuk berterima kasih kepada frontliner. Kalau tak ada diorang, laparlah kita. Laparlah kita. Masa syuting video klip banyak makan lah. Okay, kalau kita nak tahu perkembangan terkini kalian setiap seorang lah, mungkin mulakan dengan Carl dulu. Carl. InsyaAllah akan keluarkan single terbaru akan datang. So nantikan. Nantikan. Mimi Fly? Yes, Mimi pun ada single dan single yang akan rilis. Lagu bersama kumpulan tak ada? Apa dia? Bersama dengan kumpulan? Kumpulan mana? Tak, Mimi single, Mimi solo sekarang. Okey. Mia? Mia? Macam Mia ni? Mia memang dah keluar dengan first single iaitu Semuanya Ada. Sekarang dah ada dekat Spotify lah. Cuma kita belum buat untuk music video je. Nanti datang sini. Nanti datang sini insyaAllah. Kalau dijemput. Aiman? InsyaAllah lepas Merdeka ni bulan 9, Aiman akan Tak single? Tak single. Single tu of course lah. Mesti dia. Masih lagi zaman sekarang. Hidup single. Hidup single. Asam pedas lagi? Asam pedas? Ada lagi bang. Nak baca. Okey, macam kami duo, Spectre F. So, insyaAllah, kita orang akan keluarkan single dengan MV sekali, Kau Pun Tak Ada. InsyaAllah awal bulan September. Dok kan? Semua dekat-dekat nak keluarkan single-single semua. Mimi rasa semua artis pun memang kali ni je lah kita nak blast kan. All out Ya, sebab sepanjang tahun 2020 kita krik. Disebabkan oleh PKP dan sebagainya kan. Jadi tapi mungkinlah suara kalian ini umpama macam duta kecil juga membawa semangat kemerdekaan, apatah lagi pelbagai generasi kan digabungkan. Bila membawa lagu ni, apa yang kalian rasa? Sebab kita dengar muzik dia sangat rancak, tapi pada yang sama sebab dia punya lirik kan catchy. Kan, Ayuh Merdeka dan sebagainya. Bagaimana kalian membawa lagu ni, perasaannya? Kita selalu dengar lagu patriotik yang very heavy and very bermakna in a way. Tapi Mimi rasa lagu ni di-createkan supaya kita boleh introduce juga energy yang lebih muda. Yang di mana generasi muda sekarang kita nak lebih light, kita nak ada energy nak move forward. Jadi lagu ni memang the aim is to make sure kita semua enjoy, to move forward, kita stay positive, kita stay optimistic and don't give up kan macam tu. Macam Mia sendiri, kalau tengok perwatakannya, kita tengok sweet je kan. Tapi lagu macam ni je. Macam mana Mia mengadaptasi lagu ni? Ikutkan Mia pun memang jenis yang tak reti nak berancak sangat ni kan. Tapi sebab
lagu ni memang bagi semangat tau. That's why Mia bila tiba-tiba dengar serap je, terus tiba-tiba dia macam ada roh Ada lain energy, masuk. Ini lagu dah automatik lain. Ini video klip ni kat mana? Oh, kita orang buat ni dekat Ion Shah Alam. Dan sekarang boleh ditonton di YouTube. Yes. Dan kita boleh stream lagu ni, boleh layan lagu ni dekat semua digital platform. Esok. Esok. So ini kali pertama anda semua bekerja bersama? First time. First time. Macam mana dengan shoot music video ni dengan pembikinan lagu ni seminggu lebih saja kan? Seronok gila. Seronok? Tak ada gaduh-gaduh. Seronok sangat. Macam kita orang, macam saya dengan Faris, artis baru kan. Memang seram lah, Imantino kot. Hey. Kita orang tak mengalami kontak kita orang kan. Cakap, korang kena nyanyi lagu ni dengan siapa? Imantino, Mimi Fly. Kita orang, alamak. Macam mana? Tapi ini opportunity untuk kami lah. Betul. Tapi selama kita bekerja macam mana? Semua okey. Interview. Tadi Steady. Tapi tengok video klip tu masih lagi mengamalkan pemotong SOP juga. Betul. Kan? Betul. Pakai mikrofon dan sebagainya juga kan. Masih. Baik. Okey, sebagai artis baru kan. Kan? Ya tadi dah cakap rasa bertuah kan sebab bersama-sama dengan Mimi Fly, Imantino kan. Dari segi pemilihan kita tahu ramai artis baru yang ada sekarang kan. Awak rasa kenapa agaknya kalian yang dipilih untuk lagu ni? Bagi saya mudah je, rezeki lah rasanya. Rezeki lah. Rezeki sebab bagi kami ramai lagi yang berpotensi. Ada sesi uji bakat ke vokal untuk lagu ni? Ada sejarah dia. Okay, bagi kami rezeki dengan Faris sebab kita adik-beradik. Ini abang, saya adik. So kita orang duo, saya rap and main gitar. Dan dah tiba Bawi. Bawi percaya dengan Abang cakap, "Dik, lagu ni untuk kau." Lama. Dah sebuah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah rezeki. Dalam barisan ni kan, siapa paling sini? Mimi. Okey. Mimi dah biasa dengan donor lagu macam ni, rancak kan. Macam mana jiwa anda memberi macam okey adik-adik ni macam ni tunjuk ajar kepada yang macam Aiman kan macam lagu cinta dan semua kan. Ya, Mimi rasa cara Mimi senang je kot. Mimi just lead by example lah. Diorang tengok Mimi buat, diorang tengok Mimi prepare, diorang tengok Mimi warm up, diorang tengok Mimi sound check. Mimi rasa tak payah nak ajar. Memang idol lah. Tengok. Jadi tengok macam mana pro buat. Mimi actually sangat suka. Mimi discover potential superstar every day of my life. And ni geng artis-artis baru Nusantara ni, actually guys memang gempak. Mimi tak sabar nak tengok diorang punya next single ya. Lepas ni nak ada satu projek yang bersama. Maybe. Tak gitu. Kan nampak macam pemalu sikit memang pemalu ke? Tapi suara dia, oh my god. Ya. Boleh okey. Sebab Mimi dah cakap, sedap, bro dah cakap suara dia. Boleh tak kita dengar sikit? Boleh? Nyalakan api cinta merdeka. Dia nak buka mulut besar tu. Boleh masuk ni. Memang kelas vokal dan sebagainya sebab teknik dia. Ada teknik macam mana tu yang takut. Ini seram. Okey. Mungkin dah kita bersama-sama ni mungkin kalian boleh juga bagi ucapan sebab kita lagi 4 hari lagi kan? Okey. Siapa dulu? Kak silakan. Dari kiri. Dengan cara Okey, semua saya Kal, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia. Dan jangan biarkan COVID ni membelenggu kita semua. Kita kena happy dan sambut merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63. Semoga negara kita kekal aman, kekal makmur dan merdeka. InsyaAllah. Mia? Mia pula nak wish selamat Hari Merdeka yang ke-63 dan Mia harap walau apa pun jadi, harap kita semua sama-sama bersatu hati, kita berjuang untuk habiskan COVID ni. macam sepadan lah Imantino dengan Mia ni. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63 dan jangan risau apa-apa sebab merdeka kita tetap kena raikan guys. Selamat Hari Merdeka. Okey, adik-adik. Spektor F. Untuk kami nak mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua. Betul. Kepada anda, tolonglah jaga keharmonian kita, negara kita.
kita kena patuh SOP untuk kita keluar daripada COVID ni. So hargailah kebebasan yang kita miliki sekarang. Last. Jangan lupa support lagu Ayuh Kita Merdeka. Dan nantikan engkau tetap ada. Ini Ayuh Kita Merdeka dan telemovie-nya pada 29 Yes, 29 pukul 10 malam hanya di TV3. Terima kasih kalian. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, jangan lupa juga esok saksikan MHI. Topiknya ibadah Muharram semakin dilupakan. Betul ke tak? Tak tahulah kan? Kita tengok Malaysia hari ini pada esok hari. Kita lagi esok. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Kepada negara untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti. Biar apa saja kan ku harungi pengorbanan demi cinta Ibu Pertiwi. Perwira kau satria, kaulah sinar, kau harapan bangsa agama negara. Perwira ku berdoa sejahtera kau di sana, aman damai senantiasa. Kau pahlawan kita. Setiap nafasku hembuskan dengan namamu di hati. Namun ku teguhkan janjiku untuk berjasa, untuk berjuang, untuk berbakti.